أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الطلاب والطالبات الأحباء، كيف حالكم؟ وأنا أرجو منكم أن تكونوا في صحة جيدة مع أسرتكم في المنزل إن شاء الله. Jadi alhamdulillah hari ini kita dapat sambung lagi kelas atas talian kita, yang mana hari ini kita nak belajar tentang tasrif fi'il madhi di dalam bahasa Arab. Yang mana kita dah belajar dah sebelum ni. Semua ini sebagai ulangan sempena pembelajaran online kita hari inilah. Jadi hari ini kita nak tengok bagaimanakah perubahan perbuatan dalam bahasa Arab ini mengikut kepada kata ganti diri dan juga kepada bilangan dia. Yang mana bahasa Arab ini dia menekankan tentang jantina dan juga bilangan dia. Yang mana ayat itu akan berubah mengikut jantina dan juga berubah mengikut bilangan. Jadi hari ini kita ambil satu fi'il ataupun perbuatan, iaitu zahaba. Yang mana zahaba ini bermaksud telah pergi. Jadi kalau kita nak gabungkan zahaba ini dengan dhamir munfasil, dhamir munfasil, dhamir munfasil iaitu kata ganti diri, yang mana dhamir munfasil ini kata ganti diri yang tidak boleh bersambung dengan perkataan lain. Contoh dia selalu kita baca dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Jadi huwa itu tidak boleh sambung dengan perkataan sebelumnya ataupun selepasnya. Jadi itu yang dipanggil sebagai dhamir munfasil. Jadi kalau zahaba ini kita nak kata dia, huwa, dia dalam bahasa Arab, huwa yang merujuk makna dia ialah untuk bilangan satu orang lelaki, maka kita akan sebut dia sebagai zahaba juga. Zahaba iaitu di atas wazan, dia punya formula dia atau wazan dia atau timbangan dia ialah atas wazan fa'ala. Jadi tengok ayat dia itu, huwa zahaba, dia telah pergi. At-talibu zahaba, pelajar itu telah pergi. Ataupun ayat yang ketiga, zahaba at-talibu, telah pergi pelajar itu. Kita tengok pula kata dhamir yang munfasil yang kedua, iaitu huma. Jadi bagaimana kita nak gabungkan zahaba huma? Kita nak membawa maksud mereka berdua telah pergi. Iaitu bilangannya ada untuk lelaki dua orang. Jadi tasrif dia ataupun ayat dia ataupun perkataannya ialah zahaba dengan ditambah alif di belakang, membawa maksud mereka berdua telah pergi. Wazan dia pelajar boleh tengok di sini atau wazan fa'ala. Contoh ayat dia, huma zahaba, mereka berdua telah pergi. At-talibani zahaba, pelajar berdua itu telah pergi. Zahaba at-talibani, telah pergi dua orang pelajar. Kemudian yang ketiga, hum. Hum ini membawa maksud mereka yang ramai, iaitu lebih daripada dua orang, iaitu tiga ataupun lebih daripada tiga orang. Untuk tiga lelaki ataupun ramai, jadi tasrif dia zahaba, bila kita gabung dengan hum, maka dia akan jadi zahabu. Mereka ramai telah pergi. Sebab orang Arab dia tak kata zahabahum, dia akan cakap zahabu. Jadi zahabu tu membawa maksud mereka ramai telah pergi. Di atas wazan fa'alu. Jadi contoh ayat dia, hum zahabu, mereka telah pergi. At-tullab zahabu, pelajar-pelajar telah pergi. Zahaba at-tullab, telah pergi pelajar-pelajar. Jadi ini untuk dhamir yang dipanggil sebagai dhamir ghaib lil muzakkar, dhamir yang
Ghaib, yang mana orang yang kita sebut itu tidak berada di hadapan kita. Jadi kita sebut dia, mereka berdua dan juga mereka ramai. Dia punya dhamir dia huwa, humahum. Dia punya tasrif dia ialah zahaba, zahaba, zahabu. Seterusnya kita pergi kepada perempuan pula. Kata ganti diri lil ghaibah, bagi orang gaib yang tiada di hadapan kita, bagi perempuan, iaitu bagaimana kita nak gabungkan zahaba campur dengan hiya, membawa maksud dia telah pergi, seorang wanita telah pergi, maka dalam bahasa Arab disebut sebagai zahabat. Dia telah pergi, atau wazan fa'alat. Contoh ayat dia, hiya zahabat, dia telah pergi. At-talibatu zahabat, pelajar perempuan itu telah pergi. Zahabat at-talibatu, telah pergi pelajar perempuan itu. Kalau yang biru ini adalah jumlah ismiyah, yang merah ini adalah jumlah fi'liyah. Kemudian bagaimana kita gabungkan zahaba dengan huma, mereka berdua. Jadi dia akan jadi zahabata. Dia kata zahabahuma. Huma ni lelaki dengan perempuan dia sama. Cuma beza dia kalau untuk perempuan dia ada ta, zahabata. Mereka berdua telah pergi, atas wazan fa'alata. Contoh ayat dia huma zahabata. Mereka berdua telah pergi. At-talibatani, dua orang pelajar perempuan, zahabata, telah pergi. Zahabat at-talibatani, telah pergi dua orang pelajar perempuan. Cuma kalau kita nampak perbezaan dia, kalau dia bilangan dia dua untuk perempuan, kalau dia jumlah fi'liyah, maka dia tidak perlu tukar, dia hanya perlu jadikan dia zahabat sahaja, tidak perlu digunakan zahabata di sini, hanya sekadar zahabat sahaja. Kemudian seterusnya bagaimana kita nak gabungkan zahaba dengan hunna. Kita nak beritahu mereka ramai perempuan telah pergi. Bilangan dia ya 3 wanita ataupun ramai. Jadi dalam bahasa Arab disebut zahabna. Zahabna yang membawa maksud mereka ramai telah pergi, atas wazan fa'alna. Atau wazan fa'alna. Contoh dia hunna zahabna. Mereka ramai telah pergi. Mereka ramai perempuan telah pergi. At-talibatu zahabna. Pelajar-pelajar perempuan telah pergi. Seterusnya zahabat at-talibatu. Telah pergi pelajar-pelajar perempuan. Jadi kalau kita tengok untuk bilangan 2 dan 3, kalau dia jumlah fi'liyah, dia tidak perlu ditukar kepada zahabna. Hanya sekadar zahabat sahaja. Ini kalau kita akan bincang nanti dalam perbezaan di antara jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah, insya-Allah. Jadi ini dhamir munfasil bagi lil ghaibah, bagi perempuan ghaib, bagi perempuan yang tiada di hadapan kita, maka kita nak bercakap tentang dia, maka kita gunakan dia hiya, huma dan hunna. Seterusnya kita masuk kepada kata dhamir al-munfasir lil mukhatab, bagi orang yang bercakap di hadapan kita. Yang mana orang yang nak bercakap tu, yang kita nak sebut dia tu, dia ada di depan kita. Jadi dalam bahasa Arab biasanya kita guna anta, antuma, antum. Anta, antuma, antum. Jadi bagaimana kita nak kata kamu telah pergi dalam bahasa Arab? Boleh juga kita sebut zahaba anta. Tapi dalam bahasa Arab dia ringkas sahaja, dia hanya sebut zahabta. Kamu telah pergi, atas wazan fa'alta. Contoh ayat dia anta zahabta. Kamu telah pergi. Antuma untuk dua orang. Jadi bagaimana zahaba antuma? Jadi gabungan dia ialah zahabtuma. Kamu berdua telah pergi, atas wazan fa'altuma. Jadi contoh dia di sini antuma zahabtuma. Kamu berdua lelaki telah pergi. Kemudian yang ketiga pula,
Baik, kita sambung balik. Tadi dia setakat sampai 10 minit saja. Jadi bagaimana kita nak gabungkan zahaba dengan antum? Kamu ramai telah pergi. Jadi mungkin nampak gambar ustaz ni, tak nampak tulisan ramai di sini. Jadi zahaba antum untuk lelaki ramai. Jadi kita sebut dalam bahasa Arab zahabtum. Kamu ramai telah pergi. Atas wazan fa'altum. Contoh ayat dia antum zahabtum. Jadi anta zahabta, antuma zahabtuma, antum zahabtum. Atau wazan fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Jadi sambung lagi kepada zahaba anti. Kita masuk ini sekarang ni kepada dhamir munfasil lil muqatabah, bagi orang yang kita bercakap di depan kita ni seorang perempuan. Yang berhadapan dengan kita ni seorang perempuan, bagaimana kita nak cakap dengan dia mengikut bahasa ataupun mengikut kaedah perempuan, iaitu perempuan, kalau kamu dalam perempuan dipanggil anti, kalau lelaki anta, perempuan anti. Jadi bagaimana kita kata zahaba anti, kamu telah pergi. Seorang perempuan kita sebut sebagai zahabti, kamu telah pergi. Atas wazan fa'alti, atas wazan fa'alti. Contoh ayat dia anti zahabti, kamu telah pergi, seorang perempuan. Kalau dua orang, zahaba antuma, maka kita sebut sebagai zahabtuma, kamu berdua telah pergi. Kamu berdua perempuan telah pergi. Atas wazan fa'altuma. Jadi ayat dia, contoh dia antuma zahabtuma, kamu berdua telah pergi. Di mana antuma ni dia sama, lelaki dan perempuan, diguna atas wazan fa'altuma juga. Lelaki pun fa'altuma, perempuan pun fa'altuma juga. Kemudian zahaba kita nak gabung dengan antunna, kamu ramai perempuan. Ini mungkin ramai yang tidak nampak sini, ramai. Bilangan dia ialah 3 wanita ataupun ramai. Jadi kita sebut dalam bahasa Arab sebagai antunna, sebagai zahabtunna. Kamu ramai telah pergi. Atas wazan fa'altunna. Atas wazan fa'altunna, jumlah dia, ayat dia ialah antunna zahabtunna, kamu ramai perempuan telah pergi. Jadi anti zahabti, antuma zahabtuma, antunna zahabtunna. Atas wazan fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Dan yang terakhir, dhamir munfasil lil mutakallim, bagi orang yang bercakap. Dia sendiri yang bercakap. Contoh dia ana, saya, nahnu, kami. Jadi dia sendiri bercakap. Bagaimana kita nak sebut dalam bahasa Arab? Saya telah pergi dalam bahasa Arab, maka kita sebut sebagai zahabtu. Saya telah pergi. Atas wazan fa'altu. Jumlah ayat dia ana zahabtu, saya telah pergi. Ana zahabtu. Kalau yang mana ana ini dia boleh guna untuk lelaki, perempuan pun boleh juga. Lelaki perempuan boleh guna perkataan ana. Dia tak ada perbezaan. Apa beza kalau dengan sebelum ni? Kalau huwa untuk lelaki, hiya untuk perempuan. Antum untuk lelaki, antunna untuk perempuan. Tapi kalau ana, lelaki perempuan boleh pakai. Begitu juga dengan nahnu. Nahnu, kami. Bagaimana kita nak sebut kami telah pergi dalam bahasa Arab? Ramai, kami ni ramai. Untuk lelaki pun boleh, wanita pun boleh, atau perempuan pun boleh. Jadi kita sebut dengan sebutan zahabna. Zahabna, kami telah pergi. Atas wazan fa'alna. Atas wazan fa'alna. Contoh ayat dia nahnu zahabna, kami telah pergi. Jadi pelajar kena ingat wazan ni elok-elok, sebab kebiasaannya ramai pelajar dia keliru ketika mana guna nahnu dan juga antunna. Jadi dia kadang ramai pelajar selalu kalau jawab exam ataupun jawab latihan, dia tulis kami ini sebagai zahabna saja tanpa alif. Sedangkan kalau kami ini
Zahabna, kalau itu ada dua harakat di situ. Fa'alna, iaitu ada alif untuk merujuk kepada kami. Kalau tak ada nun saja, itu merujuk kepada antunna. Jadi Ustaz harap pelajar-pelajar boleh fahamlah dengan penerangan yang Ustaz bagi tadi. InsyaAllah Ustaz akan perbaiki lagi penyampaian. Ini baru percubaan pertama, kan, buat tengah-tengah malam ni cubaan pertama saja. Jadi insyaAllah harap lepas ni kita akan dapat buat lagi dengan lebih menarik, supaya pelajar-pelajar duduk di rumah boleh belajar, dan juga masih lagi berpeluang untuk menimba ilmu walaupun di musim PKP ini. Jadi sebelum Ustaz akhiri kelas online kita ini, Ustaz nak ucapkan Ramadan Karim ataupun Ramadan Mubarak, sempena kehadiran ataupun kedatangan bulan Ramadan mana setinggal. Kemudian esok kita akan berpuasa. Jadi Ustaz harap semua dapat menjalani ibadat puasa bersama dengan keluarga tercinta. Dan seterusnya kita doakan sama-sama agar segera berakhirnya wabak COVID ini. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa ila liqa, ma'as salamah.